Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 5 Cemerlang. Hari ini, Cikgu Liana akan ajar Pendidikan Jasmani tahun 5, tajuk Lontar Peluru. Mari kita mulakan. Baiklah, tajuk hari ini ialah Lontar Peluru. Kamu akan berkebolehan melontar peluru dari kedudukan berdiri dengan lakuan yang betul. Mari kita akan mulakan dengan memahami fasa-fasa dalam lontar peluru, iaitu dengan jenis power position ataupun berdiri. Kemudian amali lontar peluru power position dan kemudian kamu akan menjawab kuis lontar peluru. Cikgu juga akan terangkan sedikit beberapa aspek keselamatan tentang lontar peluru. Jadi, mari kita mulakan. Cuba kamu lihat gambar yang terpapar di skrin sekarang. Berikut adalah atlet lontar peluru Malaysia. Di sebelah kiri cikgu adalah saudara Adi Alifuddin Hussein. Beliau merupakan atlet lontar peluru Malaysia dengan mencatat rekod kebangsaan sepanjang ataupun jarak lontarannya adalah 17.53 meter dalam Sukan SEA 2011. Begitu juga saudara Muhammad Ziyad Zulkifli yang telah mencapai rekod 16.94 meter dalam Sukan Paralimpik Asia 2018. Hebat bukan? Inilah atlet lontar peluru Malaysia. Seterusnya, lontar peluru merupakan acara padang. Baiklah, mari kita lihat definisi lontar peluru. Lontar peluru adalah aktiviti melontar dalam pergerakan menolak sesuatu bola logam besi berat sejauh yang boleh. Jadi, itulah lontar peluru. Kamu melontar sesuatu benda sejauh yang boleh. Cuba lihat gambar yang cikgu paparkan. Di sini adalah bulatan balingan ataupun tapak untuk lontar peluru. Cuba kamu lihat bulatan ni adalah kamu selalunya akan jalan ke sini dan berhenti. Kemudian akan pegang peluru lalu lontarkan di kawasan lontaran. Okey. Dalam gambar ni kalau kamu tengok, itu adalah kawasan lontaran yang cikgu garis dengan warna biru ni, nampak? Okey, ini adalah kawasan lontaran. Kamu kena lontar dalam kawasan ini sahaja. Faham? Baiklah, di sebelah kanan pula cuba lihat gambar. Ini adalah gambar macam mana cara orang tu pegang peluru, dia rapat di tengkuk dan dipegang dengan 5 jari. Baiklah, cikgu akan ajar macam mana untuk kamu pegang peluru. Cuba kamu lihat dalam gambar A, B dan C. Kamu boleh pegang dalam mana-mana cara, tapi cikgu nak kamu menggunakan 5 jari. Cuba kamu lihat. Peluru yang kamu pegang harus terletak atas tapak jari-jari. Tapak jari-jari kamu ni, kamu letak di atas itu. Di atas tapak jari kamu, ada 5 jari kan? Ni kamu letak di atas tapak jari kamu. Bukan letak di tapak tangan. Tak boleh tak boleh letak dekat tapak tangan. Yang bahagian tapak tangan tak boleh. Kamu mesti letak di tapak jari. Baiklah. Kemudian pergelangan tangan kamu haruslah membengkok lurus ataupun fleksi. Tengok bahagian dia punya pergelangan tangan tu perlu bengkok ataupun fleksi sedikit. Jadi ingat itu cara dia. Kemudian ibu jari dan jari kelingking tangan kamu perlulah mengimbangi kedudukan peluru. Kan tadi cikgu cakap kamu akan pegang dengan 5 jari. Cuma jari ibu jari dan juga kelingking itu, ni kelingking, ini ibu jari. Perlu imbangi berat peluru tersebut. Faham? Beralih seterusnya, fasa-fasa lontar peluru power position ataupun posisi kuasa. Mari kita mulakan. Pertama, persediaan. Kedua, gelungsuran. Ketiga, lontaran. Keempat, pemulihan. Ini adalah fasa persediaan. Ini adalah fasa gelungsuran. Ini adalah fasa lontaran. Dan yang terakhir adalah fasa pemulihan. Mari kita mulakan yang pertama. Fasa persediaan. Fasa persediaan berada di bahagian ini. Dalam fasa persediaan, peserta ataupun kamu perlu bersedia dalam bulatan lontaran. Tempat yang cikgu tunjukkan tadi, dalam bulatan lontaran. Kemudian, peluru tu kamu pegang dengan cara yang betul. Macam mana cikgu cakap tadi? Dengan 5 jari dan rapat di tengkuk kamu. Kemudian, tak boleh letak dekat tapak tangan, hanya letak di tapak jari kamu. Kemudian, kamu perlu bersedia macam ni. Di bulatan lontaran tadi.
Kedua, fasa gelungsuran. Fasa gelungsuran. Tadi fasa persediaan. Fasa gelungsuran pula, peserta berdiri dengan membelakangi kawasan pendaratan peluru. Kamu berdiri membelakangi. Yang ni kawasan pendaratan peluru yang kamu nak lontar tadi tu. Okey. Cikgu tunjukkan. Okey. Ini adalah kawasan kamu nak lontar. Okey. Kamu perlu membelakangi. Nampak kamu menghadap di belakang. Kemudian berat badan berada pada kaki belakang. Nampak kaki belakang kamu? Okey, kamu kumpulkan berat badan kamu di sini. Kemudian peserta membongkokkan badan ke belakang. Nampak kamu membongkokkan badan? Kemudian gelungsuran berlaku di atas tumit kaki kanan. Nampak tumit kaki kanan kamu? Kamu akan bergerak sedikit gelungsur di sini. Faham? Ini adalah fasa gelungsuran ataupun fasa kedua ya. Yang berada di sini. Baik, seterusnya fasa lontaran. Ini macam mana kamu nak lontar? Dia berada di sini. Okey, untuk fasa lontaran, peserta perlu pusingkan bahu dan pinggang dia. Nampak bahu dia tadi tu dengan pinggang dia kena pusing ataupun kilas serta diikuti dengan perlakuan menolak peluru ke arah lontaran. Arah lontaran mana cikgu cakap tadi? Kat sini. Okey, ni kawasan bulatan yang kamu duduk. Okey. Okey, jadi kamu pun lontar. Lontar, pusing badan diikuti dengan membongkokkan lutut kaki kanan. Okey, ni mana tadi lutut kaki kanan? Kita akan cuba tengok. Okey, lutut kaki kanan yang cikgu tanda biru ni. Lutut kaki kanan kamu. Okey, di sini. Kamu perlu bongkokkan lutut kaki kanan kamu untuk serap daya lah, lebih kurang macam tu. Dalam keadaan dirian atau power position. Okey, power position tu adalah dirian lah, kamu berdiri. Kemudian, kamu hafal formula ni. Chin, ni, toe. Perlu selari. Chin, ni, lutut kamu dan juga toe. Perlu selari. Cuba lihat sekali lagi cikgu tunjuk. Chin, lutut kamu, ni dan juga toe. Dia perlu selari. Ini barulah kita panggil fasa lontaran yang dengan gaya power position. Faham? Jadi peluru tu kamu tolaklah sekuat yang boleh menggunakan daya yang kamu ada. Baiklah, setelah kamu dah melontar bola tersebut, kita akan beralih kepada fasa pemulihan. Fasa pemulihan berada di akhir sekali. Macam mana kamu nak pulih selepas kamu melontar dengan kuat tadi? Okey, peserta berusaha mengimbangi badannya sambil memerhati peluru mendarat di kawasan pendaratan. Nampak? Bila kamu dah melontar peluru tu, kamu kena imbang sebab badan kamu dah tak stabil saat kamu dah lontar. Macam mana kamu nak imbang adalah menggunakan kaki kamu lah. Okey, menggunakan peluru hendaklah dilepaskan tidak terlalu tinggi. Okey, kamu dah cuba imbang, kemudian pastikan waktu kamu lontar tadi tu tidak terlalu tinggi dan sebaik-baiknya lah bersudut 45. Dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ini fasa pemulihan. Kita panggil fasa ikut lajak. Kamu ikut lajak kamu, pastikan tidak melebihi kawasan bulatan tadi tu. Faham? Baiklah, sekarang cuba kamu lihat video yang cikgu paparkan. Nampak? Pegang bola peluru tu dengan 5 jari di atas tapak jari kamu. Kemudian rapatkan bola tu ke tengkuk kamu. Kemudian kamu dalam keadaan bersedia, gelungsur. Kemudian barulah ni gelungsur, okay, dan lontar. Ikut lajak. Cuba tengok gambar tu. Dia bersedia, kemudian dia gelungsur, dia lontar, ikut lajak. Imbangkan kaki kamu. Faham Itulah fasa yang perlu kamu ambil cakna ya. Ingat, bola peluru itu perlu rapat di tengkuk sebab jika tidak rapat, dia akan dikira sebagai batal. Okey? Jika kamu lihat dalam gambar tu, macam mana cikgu tunjukkan Tengok dalam gambar bagaimana dia bersedia dalam keadaan dia rapat di situ. Kemudian dia lontar, dia ikut lajak imbang. Faham? Pastikan kamu aplikasikan fasa-fasa yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Seterusnya, mari kita lihat aspek keselamatan lontar peluru. Pertama, semua lontaran mesti ke arah satu arah sahaja. Kedua, selalu pastikan kawasan peluru mendarat sesuai dan bebas dari gangguan. Ketiga, jika peluru licin atau basah, sapu dahulu dengan kain.
Supaya apa? Supaya tangan kamu tak tergeliat dengan peluru yang berat tu. Keempat, pastikan orang yang berada di sekeliling peserta memerhatikan apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh peserta supaya kamu tak melintas sebarangan je. Yang kelima, pastikan tidak ada pelajar lain yang melintasi garisan lontaran selagi lontaran belum dilakukan atau peluru mendarat. Sebab benda ni membahayakan ya. Kalau kamu lintas, kemudian peluru tu masih nak baru nak mula dilontarkan dan bahaya untuk berisiko untuk kena kita ya. Baiklah, latihan hari ini cikgu nak kamu di rumah gumpal kertas berbentuk bulat ataupun cari bola yang lembut. Okay, cuba kamu aplikasikan fasa-fasa yang cikgu ajarkan tadi. Kamu cuba pegang peluru dengan 5 jari tu. Kemudian kamu cuba aplikasikan fasa persediaan, fasa gelungsuran, macam mana kamu kilas badan dan pinggang kamu. Kemudian macam mana kamu melontar dan macam mana fasa pemulihan, kamu ikut lajak. Cuba aplikasikan fasa-fasa yang kita belajar tadi, iaitu nampak fasa persediaan, gelungsuran, lontaran dan pemulihan. Faham? Kemudian cikgu nak kamu menjawab kuis lontar peluru berdasarkan pautan cikgu sediakan nanti. Selamat menjawab dan selamat mencuba. Tahniah murid-murid 5 cemerlang. Selamat maju jaya.